Salah misteri. Hari itu kami akan bercerita pasal taksub. Cerita tu dari Sahrizan asal Dalat. Cerita tu terjadi pada aku pada tahun 2017 masa aku masih lagi belajar di universiti. Universiti aku jauh dari rumah. Jadi selalunya aku akan ambil hostel untuk jadikan penginapan selama aku habiskan SEM. Aku pilih bilik yang random. Jadi aku tahu siapa roommate aku untuk SEM 3. Bilik aku di Cempaka nombor 404. Jadi aku pun buka pintu bilik aku Aku nanggar roommate aku duduk ngemas barangnya untuk disimpan dalam almari. Mukanya, kacaknya berseri-seri dengan tudung labuhnya. Bajunya pun labuh juga. Pasarung tangan, alim dan lembut orangnya. Jadi aku pun negur. Hello, kami Fiza, kita? Nya pun nyahut. Assalamualaikum. Saya Maisarah. Aku pun nyahut salamnya, terus sambung ke katil nak mengemas barang-barang. Tengah berkemas, azan asar berkumandang. Maisarah segera ambil wuduk dan terlengkung dan terus solat. Aku semayang pun belum cukup 5 waktu. Tapi aku nangga Maisarah. Lega jauh hatiku lah. Dapat roommate yang rajin solat, lemah lembut bahasanya. Sejuk jauh hatiku. Selama seminggu aku sama bilik dengan Maisarah. Tiap-tiap malam, dia belum pernah ninggal ngaji. Waktu malam. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi bertelengkung, solat dan mengaji. Tapi Maisarah ngaji dengan suara yang terlampau kuat. Kadang-kadang doanya agak pelik. Tapi aku cik gagolah sebab aku pun bukannya tahu gila, bukannya alim gila. Aku tu belum penuh ilmu di dada. Tapi ada sikit hari nang pelik. Kawan aku sama kelas singgah di bilik aku nak ngambil barang. Nya negur lah, kena roommate kau semayang salah kiblat. Lain kiblatnya Aku pun si perasan benda sebab aku bukannya alim gila. Jadi malam aku negur lah Maisarah. Mai, salah kiblat awak tu. Sepatutnya ke arah sana sambil nunjuk arah kiblat yang betul. Mai pun balas dengan jelingan tajam. Aku malas nak maksa lah. Mungkinnya benar, mungkin kawan aku tak salah. Jadi aku tanah aja lah. Mungkin moodnya si bagus juga hari Tapi ada sikit hari aku terkejut masuk bilik. Bilik dipenuhi dengan contengan bahasa Arab. Mai nunting dengan kapur hitam di setiap sudut bilik Aku terkejut dan sengaja terterengak dengan Mai. Mai, apa ni? Gila ke? Mai pun menoleh aku dan dengan tenangnya nyahut. Ini ayat suci untuk aku masuk surga. Kau tu bukannya solat. Neraka tempat kau. Terus gelak dengan kuat. Aku pun heran. Ada sikit hari, aku terkejut masuk bilik. Bilik dipenuhi dengan contengan bahasa Arab.
Mai nunteng dengan kapur hitam di setiap sudut bilik dia. Aku terkejut dan sengaja terterengak dengan Mai. Mai, apa ni? Gila ke? Mai pun menoleh aku dan dengan tenangnya nyahut. Ini ayat suci untuk aku masuk surga. Kau tu bukannya solat. Neraka tempat kau. Terus gelak dengan kuat. Aku pun heran. Jadi aku malaslah nak manjangkan cerita. Aku ambil keputusan tidur di bilik kawan aku, Mas saya. Semasa aku berada di bilik kawan aku ceritakan apa yang terjadi. Nya pun beri nasihat untuk akulah. Sebab hati sibuk gagulah dengan apa yang dipadah Maya. Mungkin sesuatu terjadi kepadanya pada hari ya. Nyuruhnya macam hilang waras lah. Keesokan harinya, aku beranikan diri ke bilik aku balik. Sampai jak di bilik aku yang kosong. Tapi bau kemenyan nang kuat. Conteng di dinding tek dah pun dipadam. Aku pun carilah bau ya sebab kuat gila baunya. Cari, akhirnya aku jumpa di tepi katil Maisarah. Tiba-tiba bunyi pintu ditolak dengan kasar. Maisarah datang ke arah aku. Lalu menepis kemenyan dipegang aku ya. Ni barang aku. Kau jangan pandai-pandai pegang. Tais Maisarah. Aku pun terdiam. Suasana di bilik senyap. Aku mesti tahu nak padah apa dengan Maisarah sebabnya masih lagi macam orang marah. Aku pun mesej kawan aku. Minta teman aku di bilik dia. Supaya sit terlalu sepi, sit selalu dingin. Kira-kira waktu maghrib, Maisarah tengah solat. Kawan aku 2 orang pun sampai di bilik nak neman aku malam ya. Masa saya masing-masing busy lah, mula assignment. Maisarah angkat tali sajadah dengan telengkungnya dan membawa Al-Quran sekali dengannya. Aku pelik. Sebab Maisarah si pernah keluar waktu malam gitu. Aku pun beranikan diri nanya Maisarah. Mai, kita nak pergi sini? Mai nyahut dengan senyuman. Jumpa Tuhan. Aku bela. Kawan aku pun bela. Aku tak nak ajaklah. Mungkinnya bersifat sarkastik mas saya. Pada keesokan harinya, Maisarah belum pulang ke bilik. Aku dah coba telefon nomornya, tapi si diangkat. Aku tunggu Maisarah sampai 3 hari. Belum juga balik. Jadi aku bingung. Aku pun polah laporan ke warden. Warden pun berusaha mencari Maisarah. Pelajar-pelajar lain pun turut membantu. Kami orang nanya dengan semua pelajar di kampus. Dan ada seorang pelajar madah. Nya balik dari meeting malam ya, nya ada nemu pelajar perempuan bertelekung putih tapi rami membaca sesuatu di hutan pada pukul 2 pagi. Aku pun minta pelajar tersebut menunjuk ke arah di sini kejadian yang berlaku. Jadi sampai jadi siang, kosong. Nang langsung tiada orang. Jadi kami orang pun cari di kawasan terdekat. Ni tahu ada jumpa. Si lama kaya bunyi pelajar laki nangis. Warden! Jadi warden pun berikut ke arah ya. Rupa-rupanya mayat Maisarah kaku di dalam parit besar. Aku pun menelpon maknya dan menceritakan semua kejadian. Maknya si percaya dan si dapat menerima kenyataan yang anaknya pergi dalam keadaan macam ya. Maknya nangis tak esak-esak. Sebab maknya jauh
Jadi saya dapat terus ngagak Maisarah. Tapi persoalannya, apa yang sebenarnya berlaku dengan Maisarah? Adakah Nyai terlalu taksub? Dan yang peliknya, siapakah gadis-gadis lain yang ditemui pelajar lelaki tersebut? Jadi persoalannya masih lagi misteri hingga ke hari itu. Assalamualaikum dan salam misteri. Cerita kami kali itu ialah Obses yang dihantar oleh saudara Sulaiman dari Teluk Serabang. Kepada sesiapa yang ingin menghantar karya anda, boleh hantar ke email yang tertera di bawah. Nama aku Sufian. Orang nunggah aku Pian. Aku ada 5 orang ahli keluarga. Umur aku dah 22 tahun. Nak dijadikan cerita, masa aku lagi berumur 14 tahun, masa aku masih lagi diam di kampung. Masa sekolah menengah, aku tu suka benar nak melukis. Dan pada masa pun ada sesi petang persekolahan. Aku tu dulu suka gila melukis. Biarpun lukisan siklah sekacak ni. Minat aku dengan melukis sifat diam dulu. Pada suatu malam, aku teringin gila nak lukis orang tua bermata merah. Aku sedar apa yang aku fikir masa tapi hati aku meronta-ronta juga nak melukis benda yang aku fikir. Aku masa berada di ruang tamu seorang diri melukis. Aku yang selalunya akan melukis depan TV sambil buka TV. Nak ngelak sunyi lah. Tapi malam aku sit nangga TV. Yang aku tahu aku mesti siapkan lukisan malam tu juga. Dalam pukul 11 malam macam aku dah start melukis. Waktu tangan aku nang lancar bila melukis. Macam orang sedar je aku. Setelah beberapa minit, aku dah habis melukis dan aku percaya dengan apa yang baru aku lukis Badan aku bergegar. Tangan kiri aku sakit dengan rasa sejuk. Tiba-tiba kilat memancar dan berdentum kuat. Terkejut aku olehnya. Apa yang aku fikirkan nak lukis sebiji apa yang aku lukis masa aku dah mula rasa takut dengan keadaan sekeliling yang sunyi sepi. Aku pun lalu kemaskan meja, lalu koyakkan kertas lukisan aku tadi. Bila aku toleh belakang nak masuk ke bilik, atau aku berdiri, tegak sambil tersenyum ke arah aku dengan matanya yang merah. Dengan biasan kilat yang menyabung, nampak pun sikit-sikit je oleh cahaya kilat masa tapi masih gelap, mun di tangga lah. Atau aku tu berbunyi, "Abang si tidur lagi kah?"
Dah pukul berapa, Tok? Atuk tanya sambil senyum ke arah aku. Mata merah, tersenyum macam ya. Jadi aku takut dah nak jawab. Aku pun dah bergegar. Apa semualah. Lalu aku berikut masuk dalam bilik. Tutup badan apa semua. Akhirnya tertidurlah aku dalam keadaan ketakutan. Keesokan paginya, aku tanya atuk aku, "Atuk, kita ada terbangunkah tengah malam tadi? Nanggal abang melukis malam tadi, ada si, Tok?" Tanya aku Ugi yang masih teringat kejadian malam tadi. "Atuk malam tadi pukul 10 dah tidur, bang. Terbangun pun masa azan subuh tadi," kata atuk Gi. Aku garuk kepala yang si gatal. Siapalah yang nanya aku malam tadi? Aku yang masih inginkan jawapan dari apa yang aku tangga malam tadi. Keluarlah aku ke tempat melukis malam tadi. Aku nangga penjan yang atuk berdiri malam tadi. Ada cakaran panjang. Lalu mengembang terus aku masa saya. Aku masih kebingungan setiap kali teringat kampung. Adakah semua yang terjadi sebab aku terlalu obses dengan melukis? Adakah aku bermimpi malam tadi? Ataupun benar-benar terjadi? Aku si pasti semuanya. Tengah mek makan, layap nangga TV. Dari hujung mata kami macam ada sesuatu merhati di tepi penjan dapur kami ada. Tapi dalam hati aku, malas aku nak lalik. Yang ku tahu, aku kepak lekat kerja. Tahu apa sebenarnya yang terjadi? Aku pun noleh cari bunyi ya. Katil Rahman kosong. Ni, kah begitu jo Rahman? Bisit aku seorang dikit yang masih lagi mamai. Kalinya keluar belajar dan nak izin mati ku kita.